إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف قدس الله سره. وما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. Sambungan daripada dua arif nafsak minat tadbir. Wama qama bihi ghairu anka la takum bihi li nafsi. Fama qama bihi, maka barang yang berdiri dengan dia, ghairuka, lain daripadamu, daripada segala pekerjaan dunia dan akhirat, maka jangan kau dirikan padanya bagi dirimu. La takum bihi li nafsi. Ini sambungan dari masalah tadbir dulu kan. Yani jangan engkau jadikan bagi dirimu sezarrah daripada tadbir. Sezarrah pun jangan kita jadikan diri kita pada tadbir, bahkan berpegang dengan tadbir daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah meninggalkan tadbir itu adalah engkau ubudiyah. Bila kita meninggalkan tadbir, mana i'timadu ala tadbir, berpegang kepada tadbir kita, maka baru dikatakan sah kita duduk dalam maqamil ubudiyah, maqam kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada tiga peringkat. Satu dia panggil maqam ubudiyah, maqam ibadah. Kedua ubudiyah. Yang ketiga hurriyah. Maqam pertama dipanggil maqamul ibadah. Ini peringkat zahir. Dalam dia kosong dan maqam ibadah. Kalau sembahyang rukun dijagalah 13 rukun. Dalam kosong, tak ada mana. Itu dipanggil maqam ibadah saja. Adapun maqam min ubudiyah dimasuk bagian kerohanian. Dalam dia dah boleh menghadap kepada Allah. Ya, menghasilkan azamah, kebesaran Tuhan dan sebagainya. Usaha melepaskan pandangan diri dia. Ya. Adapun yang ketiga dipanggil makam hurriyah. Makam hurriyah, makam kemerdekaan, berlepas dia daripada memandang akan af'al dia. Maka dia telah dibukakan dalam memandang setiap saat akan af'alullah, asma'ullah dan seterusnya. Itu dipanggil makam merdeka. Maka dia terlepas daripada diikat pandangan dia kepada khalaik, kepada makhluk. Maka ini sebenar-benar orang yang merdeka. Ya, sebenar-benar orang yang merdeka. Kemudian kata Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu, tinggalkan olehmu tadbir ikhtiar. Maka bahawasanya keduanya itu mengkeruhkan keduanya atas manusia kehidupan mereka itu. Kata Syekh Abdullah At-Tustari, dia suruh tinggalkan tadbir tadi. Sebab dua ni dia mengkeruhkan akan kehidupan kita. Dia mengkeruhkan akan perjalanan kita. Fa innahuma yuqaddirani 'ala nafs an syuhub. Sebab bila pegang pada tadbir, kita nampak kita keruh tak? Keruh. Kita terhijab dari Allah. Bila usaha kita, tadbir kita diluluskan, keruh. Apa keruh dia? Kita terhijab dari Tuhan. Kita nampak diri kita.
Ini anak syekh, ini anak, anak habis. Kalau dia tak dapat pula, dia putus asa. Ya, dia tak dapat, dia putus asa. Maknanya, dua-dua dalam keadaan dia dapat, kata tidak, maka hikmat Allah Ta'ala memberi dan menarik tak ada pada dia. Sebenarnya hikmat besar Tuhan memberi dan menarik untuk mengenalkan kita pada dia. Ya, mata a'ta asyhadaka birra. Wa mata mana'ak asyhadaka qahra. Bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Bahwa fi kulli zalika muta'arifun ilaih. Manakala Tuhan beri kita kekurniaan, sama ada bentuk ukhrawi atau duniawi, diberi. Sebenarnya apa itu? Hikmat besar dia. Asyhadaka birra. Dia suruh kita pandang, nama dia al-bir, dia yang memberi. Dia yang mengurniakan. Ya, dia yang menghulur kepada kita. Mata mana'ak, dan bila dia sekat, asyhadaka qahra. Dia suruh kita pandang, nama dia al-qahar yang maha keras. Dia blok aja habis. Ya, dia sekat aja, tak ada siapa boleh bagi. La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ata. Itu maknanya. Jadi dua-dua keadaan tu muta'arifun ilaih. Dia nak mengenalkan kita kepada dia. Itu sebab dia kata jangan pandang, berpegang iktimat kepada tadbir. Bukan tak boleh tadbir. Ya, di tadbir ni ada 3 bagi. Tadbir dibagikan kepada 3. Yang pertama dipanggil takbir, dipanggil mazmum. Kismun mazmumun, wa kismun matlub, wa kismun mubahun. Satu bagi maknanya takbir itu dicela oleh syarak. Satu lagi takbir disuruh, dituntut oleh syarak. Dan satu lagi takbir mubah, mana diharuskan oleh syarak. Adapun takbir al-qismul mazbum yang dicela oleh syarak, iaitulah allazi yushibuhu al-jazam. Ya, takbir bila kita buat, kemudian kita memutuskan dengan kehendak kita, dan kita perhati benda tu dari dia. Dia tidak memerhatikan akan masyiah. Ya, kehendak Allah Ta'ala, pentadbiran Tuhan dia tak pernah. Dia nampak dia. Ini mazmum, dicela. Sama ada benda tu sawa'un kana dinian atau dunyawiyan, sama ada bentuk dinian, bentuk agama, ya, ataupun bentuk dunia. Maknanya kita memandang aja pada kita itu dilarang. Disuruh pandang kurnia dari dia, ya, sebagaimana yang telah kita faham pada segi ilmu usuluddin, beriktikad semua termasyiah dari Allah Ta'ala. Masya Allah kan, man lam yasha lam yakun. Apa dikehendaki Allah Ta'ala, itu saja yang akan berlaku. Apa yang tidak dikehendaki tak akan berlaku. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhan kamulah yang menjadikan barang yang ia kehendaki. Jadi semua benda maujudat yang kita lihat, yang kita dengar, sebenarnya betul cermin untuk memandang akan masyiah. Ya, memandang akan masyiah, kehendak pentadbiran Tuhan yang dahsyat pada azal. Jadi bila dia tidak duduk situ, itu mazmum, dicela. Dia lupa akan pentadbiran Allah Ta'ala yang maha hebat. Dia nampak diri dia. Ini yang dia tak bagi. Manusia bila dia tak nampak dia nampak diri dia, tak nampak kebesaran Allah Ta'ala, maka dia akan jadi babas. Innal insana la yatgha, bila tu ar-ra'a istaghna. Innal insana la yatgha. Sesungguhnya insan tu la yatgha, sesungguhnya akan jadi apa? Melampaui batas Allah Ta'ala, terjauh daripada Allah Ta'ala, terhijab dia dengan Tuhan. Ya, tagha yatghi tughyan, maknanya melampaui. Zahirnya syariat dia melampau, rohani dia tak pergi ke Tuhan, baba jauh. Punca apa tu? Ar-ra'a istaghna. Bila dia melihat dia tu terkaya. Itu jangan rasa kita terkaya, kita kena pandang kita terikat. Kita kena pandang setiap saat keterberikatannya kita dengan Allah Ta'ala. Mana ada putus nikmat Tuhan kat kita ni. Satu saat pun tak ada putus nikmat Tuhan. Kalau dia blok dia, habis, tombang. Dia blok satu saat, dia akan tombang. Ya, kita dengan dia tak pernah putus. Kenapa kita kena putus ingatan pada dia?
Dia tak pernah putus dengan kita. Dia ulur di dalam nyawa kita, nafas kita, jantung kita juga, semua dari dia, minallah. Ya. Kenapa harus kita pula leka kan? Orang bagi kita tak pandang apa nak kata orang kan? Orang bagi pandang tidak, kena ingat pandang tak pandang tempat lain. Wah, orang panggil sombong ni. Kalau bahasa awak orang ajar orang ni. Ya, orang ulur. Nikmat Tuhan tak pernah putus. Satu saat pun tak pernah putus kat kita. Ya, dia ulur. Jadi maknanya kita kena faham bahawa kita ni tergantung, terikat dengan muqayyad, mu'allaqun billah. Sebab dengan putus insan dia akan jadi rosak. Bila dipandang dia sudah kaya. Apa makna kaya? Dia tak perasan yang dia ni terikat dengan Allah Ta'ala. Dia tak perasan yang dia memerlukan kepada Allah Ta'ala. Sifat fakir dia dah lupa. Dia fakir. Ya, kita ni fakir, miskin, hina, dhaif. Itu semua sifat kita. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu fakir kepada Ta'ala. Apa makna fakir? Setiap saat kamu terikat. Sila pandang. Gagal manusia memandang yang dia terikat dengan Allah, itu punca dari masalah. Mula dia angkat kepala itu. Mula dia nak pakai cara dia sendiri, dan sebagainya. Itu punca dia rosak. Sebab itu dia kena memandang sentiasa keterberikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kisim yang pertama, dia panggil qismul mazmum. Yang kedua, al-qismul matlub. Mana bahagian yang dituntut pada tadbir itu ialah ma kullifat bihi minal wajibat. Benda yang Tuhan dah taklif kita sekali wajibat. Ada kena tadbir lah, ibadat, apa saja suruhan ni, sembahyang, puasa, zakat, haji, jihad, kerja-kerja agama yang berbagai-bagai, minal wajibat wa ma nudibat ya ilaihi minat ta'at. Semua benda yang wajib disunatkan, itu kita kena usaha ke arah itu. Ya, usaha ke arah itu. Tadbir itu tidak dicela, bahkan disuruh oleh syarak. Niyatul mu'min khairun min amali. Dan hadis Nabi kata niat orang mukmin tu khair, baik daripada amal. Mana niat tu apa? Tadbir. Sebab makna tadbir itu sengaja daripada dia apa? Himmah kita. Ya, dikatakan tadbir nazar fil umur. Ya, kita menazar pada satu perkara dan kesudahan wa akhiruha. Pada istilah dia, tadbir ialah syu'unu yakunu 'alaiha bil mustaqbal bima yakhafu aw yurja bil hukmi bit tafwid. Itu makna tadbir pada istilah. Iaitu kehendak yang adalah dia pada barang yang akan datang, dia pada benda sama ada yang ditakut atau diharap, dengan memutuskan dan bit tafwid. Dia kena ada penyerahan diri dengan Allah. Apa kita buat, serah Tuhan. Apa kita buat, harap ke Tuhan. Ada dia. Bila dia buat tadbir tapi tak ada Tuhan dia, ya, itu yang dilarang. Tadbir yang macam ni dilarang. Ya, tak ada insya-Allah. Bila confirm, confirm. Besok confirm confirm. Berapa masuk buatan hilang. Ya, lepas tu dia tergantung hospital. Confirm. Siapa diri dia tak kenal. Siapa Allah Ta'ala dia tak kenal. Itu maksudnya terdinding dia. Bila dipakai tadbir tidak ada tafwid. Dia tidak menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Sebab itu disuruh kita Faiza azam tafatawakal. Kalau kita berazam, berusaha, kemudian serah ke dia. Hukum putus bukan daripada kita. Hukum putus bila hukmi, putus daripada dia. Maka kalau kita usaha dengan cara itu, tafwid, serah ke dia, mohon kepada dia, itu tak mengapa. Ya, tadbir benda wajibat. Ya, nak buat benda kewajipan, dia kena ada perancangan. Ya, itu maknanya. Maka benda itu setengah daripada apa? Tadbir yang disuruh. Teringkas dia lah. Dan betul dia tadbir pada benda yang mubah. Ya, al-qismul mubah itulah tadbir fil amri dunyawi atau tabi'i ma'at tafwid lil masyiah. Maknanya kita buat benda-benda urusan keduniaan kita, tapi dia tidak apa? Dia tidak tertanggal daripada tafwid, menyerahkan pada masyiah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu di antara tadbir yang disuruh. Sebab Nabi kata at-tadbir ya nisful ma'isyah. Pentadbiran setengah daripada kehidupan. Itu adalah hadis. At-tadbir nisful aish, setengah riwayat. Ya, pentadbiran setengah kehidupan. Maknanya apa? Disuruh kita tadbir tapi bergantung dengan dia.
Lebih tinggi pandang semua tu af'al dia. Sebab perlu kepada kita ni mengkaramkan pandangan dengan Allah Ta'ala. Supaya kita apa? Selamat. Kalau kita tak karamkan pandangan dengan dia, maka gangguan banyak. Sana tarik, sini tarik. Akhirnya nampak dia, tak nampak Allah Ta'ala. Itu yang kacau. Ni. Sedangkan surat 2 dulu katakan, jalan ni nak apa kan? Ringkas je. Ada ia, tiada engkau. Jalan ni ringkas kan? Bahawa ada ia, tiada engkau. Pandang dia, yang pandang kita. Ya. Dan kata Syekh Abu Hasan Al-Syazili radhiyallahu anhu, pengasas syarikat Al-Syaziliyah, guru bagi Imam Tariqatul Ahmadiyah Idrisiyah, guru bagi Syekh Ahmad Idrisi. Dia kata, jikalau tak dapat tiada daripada tadbir, maka tadbir olehmu bahawa tiada tadbir engkau. Tiada tadbir kamu. Usahakan supaya kamu tidak iktimad. Itu maksud dia. Sebab dalam perjalanan Quranian, benda paling besar di antara dia bincang iktimad. Iktimad. Sebab matan pertama tu dia bahas iktimad ni. Min alamatil i'timadi 'ala al-amal nuqsanur raja inda wujudi zalam. Itu matan yang pertama. Setengah daripada orang yang beriktimad, bersandar kepada amal, tidak kepada Allah. Maknanya bersandar selain Allah Ta'ala tu rosak, terhijab dengan Tuhan. Ya. Dalil orang yang bersandar pada amal, nuqsanur raja inda wujudi zalam. Dia akan rasa apa? Nuksan, lemah semangat, kurang. Ya, harap dia bila wujud zalam dia tergelincir. Dia dibuat taat, dia sedar. Sebab apa sedar? Dia nampak dia. Terkena je maksiat dia slow. Itu cara tu tanda dia iktimad amal. Kalau orang yang iktimad Allah, ya, segala amal dipandang syuhud dia musyahadah terus, sudah gerak daripada Ta'ala. Tuhan mentajalikan nama dia, ya, iaitu apa? Al-Mu'ti, ya, Tuhan yang memberi, ya, Al-Hadi, yang memberi hidayah, semua dia. Dan bila dia tergelincir aja, dia pandang nama Tuhan. Apa nama Tuhan? Al-Qahhar, ya, tajalikan sifat qahri dia. Dia alim macam mana pun, dia lebay pun, Tuhan kata jatuh maksiat, tak kena dia. Itu hakikat. Ada bersegi syariat, wajib dia segera bertaubat. Syariat wajib segera taubat. Ya, istighfar dan taubat. Adapun pandang secara hakikat, pandang qahrillah. Tuhan mentajalikan sifat qahar dia. Tak kena, kata kena mesti kena. Itu maksudnya. Jadi maksud kesimpulan apa? Tunggak besar dalam perjalanan membentuk kerohanian itu apa? I'timad ala Allah. Dia kena kuat berpegang dengan Allah SWT. Banyak zikir-zikir yang mursyid-mursyid bawa, dia guna lafaz tu. Ya, wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Itu ayat Quran. Ufawwidu amri, aku serahkan urusanku kepada Allah. Innallaha SWT itu terhadap hamba ni sentiasa melihat pandang. Ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu semua lafaz-lafaz yang menunjukkan pada tauhid. Ya. Nabi Ibrahim AS itu di antara wirid dalam api dan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal. Cukup bagi aku Allah Ta'ala. Ya. Walaupun dia duduk dalam gedung istana yang besar, kekayaan yang melimpah ruah, dia tak pegang. Dia tak pegang pada yang nampak. Dia pegang pada yang memegang segala-galanya. Ya, sebab yang tak nampak tu lebih hebat dari yang nampak, kan? Kita hari ini kita rasa yang nampak dah hebat. Tak. Yang tak nampak lebih hebat daripada yang nampak. Roh kita nampak dah. Tak. Dia kontrol kita, kan? Kita boleh berjalan, boleh melihat, boleh memandang, boleh bercakap. Sebab apa? Roh tu ada. Kalau roh tu Tuhan pisahkan saja, mufarraqat roh anil jasad, bercerai roh jasad, habis. Jasad kita tadi dah jadi macam batang kayu. Sungguh dimandi, di kapan, semayangkan, sumbatlah di dalam liang lahat. Itu yang nampak. Siapa yang kontrol dia tadi? Itu berzahir ar-roh. Roh tak nampak, kan? Depan mata tuan-tuan ni api menyala ni, kan? Kipas berpusing. Siapa kontrol? Benda nampak, benda tak nampak. Benda tak nampak, apa dia? Karen tak nampak, kan? Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan pegang kabel. Yang pegang kabel. Ni tak nampak, kita ada dah. Pergi pegang lah. Tak tahu qalu innalillahi tak silap. Jadi benda yang tak nampak, kontrol benda yang nampak. Dan paling besar kali dia lah, wallahu ta'ala. Tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ya. Kita tak dapat melihat dia sentiasa menilik pandang kita. Allah. Kita banyak pandang benda nampak. Dia pakai logik akal sempit, tentang
Akal macam mata, macam telinga. Dah terlampau jauh, dia tak boleh nampak, dia tak boleh dengar. Itu akal. Sebab tu Sayyidina Ali kata, man i'tamada ala aqlin dhallah. Siapa berpegang pada akal di semata-mata, confirm dia sesat, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ya, dia mesti berpegang kepada apa? Dia. Akal sebagai sebab sikit je. Lain semua dibuka. Dia yang memimpin sekali. Kalau kita tinggalkan dia, habis dia. Terus cerai kita daripada dia, habis dia. Ya, pimpinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini buat dia bawa pepatah Melayu. Bukan hadis Nabi, hadis Melayu. Ya, tebang bulu pakai kapal, pakai bulu pakai nampak. Habis dah jawab. Bulu nampak tak ada bulu nampak, habis jawab. Kau semayang dapat apa gitu. Wah. Kau semayang dapat apa gitu kan. Agak semayang letakkan emas tongkol depan ni boleh semayang. Benda itu bukan dia dan tenak mardhatillah, keridaan Allah yang lebih tinggi. Wa ridwanun minallahi akbar. Ridha di Tuhan tu yang paling besar kan. Ya. Ingat semayang buat ibadat nak tukar dengan benda kan. Bukan standard semayang kita nak tukar dengan benda-benda ni. Atau semayang nak tukar dengan syurga, bukan nilai dia bukan. Syurga tu makhluk. Ridha Tuhan, Allah tu khalik. Nak cari Tuhan ke nak cari benda yang dijadikan oleh Tuhan dia. Dan nak cari Tuhan ilahi anta maksudi. Dan Tuhan yang kita kasar. Ridha kan matlubi. Ridha Tuhan yang kita tuntut. Ya. Dan katanya, kata Syekh Abu Hasan Al-Shazili radhiyallahu anhu pula, Syekh Abu Hasan Al-Shazili ni dia ada ikhtilaf dengan jalan Imam Ghazali. Dia fiqh ada ikhtilaf. Ilmu kalam pun ada, ilmu sufi pun ada juga kan. Kalau Imam Al-Ghazali dia banyak bentuk tadhiqun nafs. Ya, kita sempitkan nafsu. Yang tidur banyak, tidur sikit. Yang makan banyak, makan sikit. Yang tak banyak, kita kontrol dia. Itu jalan Imam Al-Ghazali. Dan banyak kalangan arifin tu. Adapun Syekh Abu Hasan Al-Shazili dia lain sikit. Ambil nikmat, habis-habis dia. Supaya tamam syukur kamu kepada Allah. Tapi jangan ambil kat syukur, tu lagi terbalik kan. Bila kita ambil banyak, tamam syukur kamu kepada Tuhan. Ya. Kalau minta Tuhan tu, minta banyak-banyak. Tuhan dia Malikul Muluk. Kau pergi jumpa raja, kau minta RM1 buat apa? Faham? Minta dia maha kaya, minta. Tapi minta kita tu biar faham lah. Ya. Sebab kita minta, kita faham dia. Dia maha kaya. Pandang kurnia daripada dia. Pasal Abu Hasan Al-Shazili cari dia betul-betul. Sebab anak murid dia semua ditanggung. Ya. Dia bagi makan. Semua disupport. Pelik dia ni, banyak kelebihan dia tadi. Dia ambil besi-besi buruk tu, dia kencingkan, tu jadi emas. Itu emas kencing bukan gaib emas silap. Itu karawatul awliya tadi. Dia tanya, apa kimia dia? Dia kata kimia una taqwa Allah. Ya, tu dia kimia ni. Ilmu kimia dan kimia una taqwa Allah. Ya, Tuhan betul-betul bulat bahas zahir dan batin dengan Allah Taala. Apa dia nak biasa Tuhan bagilah tuan-tuan. Karamatul para awliya banyak. Itu Syekh Abu Hasan Al-Shazili radhiyallahu anhu. Dan kata Imam Ar-Razi radhiyallahu anhu, selama lagi ada hamba itu tasarruf, dikatakan baginya jangan engkau ikhtiar dan jangan engkau jadikan serta ikhtiarmu hingga arif. Ya, hingga arif. Maka bila jadi Allah Taala arif, maka apabila jadi Allah arif, mana apabila Allah Taala jadikan dia itu arif, itu maksudnya. Maka dikatakan baginya jangan engkau kendak, maka engkau, jika engkau kendak, jikalau engkau kendak, maka ikhtiar engkau, dan jikalau engkau kendak, maka tiada ikhtiar engkau. Kerana bahawasanya engkau itu, jikalau engkau ikhtiar, maka dengan ikhtiar kami. Mana memandang akan apa? Af'al Tuhan, ikhtiar betul tahu. Dan engkau ikhtiar, dan jikalau engkau tinggalkan, maka dengan ikhtiar kami. Ya. Tinggalkan bahawasanya engkau itu dengan kami. Dan dalam ikhtiar dan meninggalkan, inilah makam yang terlebih mulia. Ya, itu disyaratkan dalam hadis sahih, la yazalul amru yataqarrabu ilayya bin nawa hatta uhibba. Fa iza ahbabtu kuntu sam'ahu anidi. Ya, sentiasalah hamba-Ku mengerjakan amal yang sunat.
Ya, serta ada kerja wajib Tuhan di sepanjang di atas itu. Kalau ikut seorang ulama besar, Syekh Syafi'i, ulama besar di Mekah, yang dimasukkan minan nawafil tidak amalan yang ada di sana sampai Rasulullah SAW. Ala amal tariqah ala tasul sanadi ila Rasulullah SAW. Ya. Sampai di buat ibadat sampai hatta uhibba. Tadi kita buat ibadat sampai dia sampai Tuhan kasih. Mana nak tahu Tuhan kasih? Itu sifat di belakang. Fa iza ahbabta kuntu sam'ahu allazi yasmu. Atau tanda wadah masuk lain makhluk. Lain orang yang dikasih Allah Ta'ala. Ya. Dia memandang semua dari Allah Ta'ala. Ya telah dia mendengar dengan aku. Dia berjalan dengan aku. Maksudnya apa? Dia sudah mengalami ghalabatus syuhud. Tuhan padamkan pandangan kepada af'al khalaik, Tuhan memandang af'al Allah Ta'ala. Ketika kita diikhtiar tak apa. Sebab dia bergerak semua dirasa Allah Ta'ala. Kita semayang, kita rasa kita gerak ke, kita rasa Allah Ta'ala gerak. Rasa kalau tanya semua jawab sama. Siapa gerak kita semayang? Allah. Semua Allah. Rasa anak ada buat tadi. Itu belum lagi tuan. Dia boleh rasa dan tanya. Lain dengan etikat. Etikat tajuk utama. Yang kedua dapat rasa. Rasa yang paling penting. Ya. Zaut tu panggil. Maka nak buang lah ni. Kena dapat rasa dengan Allah Ta'ala, kena buang rasa dengan apa? Nak dapat rasa kudrah Tuhan, buang rasa kudrah makhluk. Nak dapat rasa iradah Allah Ta'ala, buang iradatul makhluk. Nak dapat rasa seterusnya awsaf, buang sifat makhluk. Nak buang dengan apa? Penyongkil dia benda zikrullah, dia tak ada lain. Sebab zikir adalah dalam dia tu macam-macam dia. Semua lafaz-lafaz zikir menunjukkan azamah, ya, kebesaran, keagungan, kehaibatan Tuhan yang maha dahsyat. Ya. Kalau tidak takkan Quran kata iza zukirallahu wajilat qulubuhum. Kumpulan zikir Quran kan. Iza zukirallah, disebut nama Tuhan, wajilat qulubuhum, berkocak hati dia. Kan? Jadi kalau kita zikir tak ada kocakan dalam, zikir kita belum jejak lagi kan. Dia mesti kocak ni. Sebab dia memahami az-zikir ma'al hudur. Zikir serta hudur hati betul tepat ke Tuhan. Boleh akan dapat benda. Ya. Kalau zikir mengayau semayang zikir paling besar kan. Sebab setengah dia kata Ba'dul Arifin kata bila kamu nak semayang seeloknya, ya, sebelum tu kamu jaga segala maksiat-maksiat anggota tujuh jaga. Ya. Lepas tu sebelum tu ambil masa sikit kau istighfar lebih kurang dalam 50 kali astagfirullah, astagfirullah. Ujung dia tutup dengan taubat. Ya, atau setengah Ba'dul Arifin kata. Kemudian bila kamu bangun dia nak menghadap kiblat, kamu tinggalkan arah lain, maka tinggalkan ingatan yang lain, hadap kiblat betul dengan dia saja. Bila kau lafazkan Allahu Akbar, lenyapkan yang lain. Ya, kau terasa betul akan berdepan dengan azamah, kebesaran dan keagungan Tuhan yang maha dahsyat. Ketiga itu kamu rasalah nanti sekali insya-Allah. Ya, bila ternampak tadi yang besar hilang yang kecil kan. Ya, Allah maha besar kan, lain hilang kan. Tapi kalau kata Allah maha besar, lain nampak lagi belum ni. Itu luka lidah dia belum terjun dalam. Dia nak zikir ingatan dia terjun pada qalbi. Dia masuk dalam, baru dia rasa. Baru dia kenal siapa dia Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau tidak Quran kata mesti berkocak. Zazukirallah wajilat qulubuhum. Akan berkocak hati dia. Yang merasakan azamah dan kebesaran keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu semayang cukup lazat. Cukup lazat. Ibadat terbesar selepas daripada kalimah syahadat ila as-salat. Ya. Buat ibadat dia orang ibadat sedap, semayang lagi lazat, nak berhenti bayang. Beratur kita pula lambat cepat berhenti. Start tamat berhenti cepat. Anak-anak orang lain Allah. Ya. Sebab intifati salat berita. Hudur ma'allah. Hadir di serta Tuhan. Dan kata si Ibrahim Al-Khawas, di Mesir ada ulama besar si Ibrahim. Ya. Kalau pergi kat makam dia tu, dia ada pakukan satu kulit buaya kan ni. Kulit buaya. Saya tanya Tuan Syekh Faiz tu,
Kenapa dia kulit buaya tuan? Dia sejarah dia tu. Ketiga tu orang kampung dia kan, anak dia tu kampung tepi sungai dimakan oleh buaya. Tadi orang panggil Tuan Syekh Ibrahim. Dia panggil buaya tu keluar. Buaya tu timbul keluar balik. Dia suruh keluar balik budak. Buaya tu muntah budak balik. Belakang balik buku di senarai, dia belah keluar budak. Budak tidur tu. Akhirnya budak pun jadi wali besar. Masya Allah. Kita panggil buaya kejar kita. Ini dia panggil. Bagi ada kita man khafallah khafahu kulli syai. Itu ada sufi. Man khafallah. Siapa yang berjaya membentuk kegerunan hati dia dengan Allah betul. Ya, 360 jadah bulat hati dia betul-betul dengan Tuhan dia. Lain dia nampak kan. Nah, ketika itu barulah Tuhan beri dia karamah di antara khafahu kulli syai. Ya, gerun kepada dia segala yang lain. Ya, banyak cerita para awliya. Si Ibrahim Adham masuk dalam kebun dia baring ni kan, ular kipas ni, ular. Kita masuk kebun ular belit ni kan. Ular kipas ni. Karamat awliya banyak. Tadi kalau cerita pun tak habis. Itu di antara sebab apa tu? Itu hadiatan minallah. Hadiah daripada ya, bukan senang tuan-tuan. Bulatkan betul-betul tauhid betul-betul. Daripada tauhid am dia pergi tauhid khas, pergi tauhid khawasul khawas. Tauhid khawasul khawas tak ada. Dia sampai peringkat itu betul-betul memang riyadhah mujahadah dia kuat. Maka Tuhan hadiahkan inilah. Kebulatan hati dia, keyakinan betul dengan Tuhan, Tuhan letakkan benda yang penuh amrun khariqul lil ada berlaku pada tangan dia sendiri. Tengoklah. Dia berjalan tak ada makanan, tentang dia ambil pasir. Dia pun berdoa, ya Allah, Engkau tukarkanlah kuasa Engkau segala-gala ini, Engkau tukarlah. Puk, pasir tukar dia makan. Kau bayar. Kan? Tunggu mu'alim kita jual air, tunggu bayar. Air minyak tadi kau ambil air. Itu amal tangki. Kan? Tangki air ke tangki minyak dia kata. Tangki minyak dah dia kata. Kau ustaz elok jalan sampai pam minyak berhenti kan. Tak adalah ambil kesempatan. Kalau kesempatan tutup pam minyak belakang. Pakai tuang air semua. Ya, berlaku benda-benda tu ketiga darurat tak bagi kan. Sebab apa tu? Tuhan tajalikan kebesaran dia. Supaya apa? Lagi rapat hati kekasihnya dengan dia. Ya, apa dia nak Tuhan tunjuk depan dia, Tuhan boleh buat apa kan? Fa'alu lima yurid, berlaku atas tangan dia sendiri. Para awliya. Lagi mantaplah iman dia kan. Ya. Dia kadang-kadang tidak anda kan salah. Percaya yakin Nabi tidak. Kata Syekh Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu anhu, bermula sekalian ilmu itu dalam dua kalimah ini. Aku simpulkan. Jangan engkau berbuat barang yang telah dikafarkan. Ya. Barang yang Tuhan dah kafarkan, Tuhan dah sanggup, Tuhan dah yakin, Tuhan dah jamin, jangan campur. Iaitulah apa dia? Ar-rizq, rezeki dalam dunia dan dalam akhirat. Benda yang Tuhan dah jamin. Kalau orang besar jamin, gaji jamin pun kita yakin tentu. Dia jemput satu negeri hari ini, ada jamuan besar selepas sembahyang zuhur. Semua tak nak hari tu kan. Kan? Dia cuba tak jadi nyanyi kau. Sebab apa dah yakin? Lepas zuhur ni kan special punya makan. Jemputan daripada sultan. Kan? Hari tu dia tak nak kan. Standby apa ni kan jemputan dah dapat. Itu raja jemput kan. Silap belum sampai raja jalan dulu kan. Ya, itu semua boleh berlaku. Ya ni Allah Taala jamin. Ya, di mana letak di janjian Allah Taala betul nak duduk dalam qalbi kita. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata atas muka bumi ini melainkan rezeki dia semua dijamin oleh Allah. Mana tidak ada satu yang makan, kita pakai, kita guna sama ada yang berakal, tak berakal, darat, laut, semua itu minallah dari Allah. Nampak tak benda ni? Perasan tak kita? Rasa tak kita? Atau saran? Tahu dah tahu. Itu ayat Quran. Yakin. Pandang, aku tak baru nampak. Nak pandang nur dalam kena kuat kan. Nur ma'rifat dia kena kuat betul. Ya. Betul-betul yakin betul-betul. Yang Allah Ta'ala penjamin rezeki. Bila dia nampak saja, sebab itu jangan kamu makan, minum, ambil, pakai, guna sebarang nikmat Allah Ta'ala kecuali kamu kena pandang dari dia. Kalau tak pandang, dia kata, ulama sufi kata menepati barang curi. Makan tak kena tuan. Ya, kena pandang daripada dia. Terasa betul. Jadi dia kusimpulkan dalam dua. Jangan engkau memberat
barang yang telah dikafarkan. Tuhan dah jamin, maka kita cari rezeki, jangan sampai peringkat memberat sampai bila dapat kita rasa kita tak nampak Tuhan, itu bahaya. Cari tu lebih kurang dia, sekadar mendatangkan asbab dia. Ya, itu. Bila nampak, pandang dari dia. Satu. Yang kedua, jangan engkau sia-siakan amalmu bagi Allah Ta'ala. Buat dunia ni ialah yaumul amal, akhirat yaumul jaza. Akhirat hari pembalasan tentang ni, tak boleh buat amal lagi dah. Ya, ada amal kita tak ada ke banyak sikit, itulah dia kita bawa. Ya, ni sementara ada lagi saki-baki umur kita ni kan, korek-korek tinggal besok lusa Allah Adam. Maka hendaklah kita apa? Fastabiqul khairat. Belum sebab dalam bentuk amalan ni, ayat Quran baik, ada hadis sahih baik, semua suruh kita apa? Pantas segera. Tak ada nas Quran bila sebut tu kejar dunia cepat, tak ada tentang. Ya. Bahkan Nabi kata man talaba dunya adara bil akhirati. Man talaba al akhirah adara bi dunya. Fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Bila kau kejar aja dunia, akhirat kamu akan terjejas. Kamu kejar akan akhirat, resiko dunia akan ada. Ya, tak dapat tidak ada. Jangan nak buat ni. Maka Nabi buat keputusan, fa asiru ma yabqa ala ma yafna. Kau lebihkan yang kekal daripada yang binasa yang akan tinggal. Ya, sebab kita menghadap pesan yang kan. Jalan-jalan jangan toleh belakang, tunggu depan. Ya, depan kita ni besar lagi. Jangan engkau sia-siakan amalmu bagi Allah pada barang yang telah disuruhnya minal wajibat wal masnunat, ya, dan berjabat engkau padanya, bersandar kepada Allah pada barang yang telah diaku. Apa dia? Minar rizq. Ini dipanggil tauti'ah. Dia nak masuk matan bawah ni. Maka jikalau engkau mendirikan pada tiap-tiap daripada keduanya, maka adalah engkau sejahtera basirah dan bercahaya sarirah. Sir dan batin hati kita, pandangan hati kita akan terang tentang bila dua benda kita buat. Ya, ini dia nak bahas bawah ni. Apa dia? Dua perkara. Ijtihaduka fima duminalak. Satu. Wa taksiruka fima yutlabu minka. Dua ni. Dua ni kalau kena je habis kan. Dalilun alam timasi basirati minka. Dalil mata hati kamu telah dibutakan Allah Subhanahu. Ini dua jaga-jaga ni, jangan kena kan. Ni racun cukup berat ni kan. Ya. Bersungguh-sungguh kamu fima pada barang, fima la'al munasib di fima pada barang. Dumina yang telah dijamin. Apa dia Tuhan dah jamin? Minar rizq. Rezeki Tuhan dah jamin, tapi dia punya bersungguh tu macam tak percaya ke Tuhan. Cari juga siang malam, pagi petang, gambar ni tak cukup darat, lagut gambar. Dia tengok tu. Dia cari itu menakut ke tuan-tuan. Ya. Ada dulu kawan cerita dia main derek seling tu. Malam Jumaat, mesej sampai, hantar kat anak. Oh, anak Sarawak, mana? Bini saya kat Johor. Cari apa tu? Down line. Oh, kawan dah dapat 40, kita nak kerja 60,000 di sebulan ni. Oh, dia cari-cari. Macam ni kalau cari tuan-tuan, jawab dia, memang confirm dia lalai. Al-Quran dia kata, Alhaakumut takasur hatta zurtumul, confirmnya. Alha yunhi, maknanya melalaikan kamu at-takasur. Bila ada benih dalam batin hati kita, ada tumbuh perasaan at-takasur, nak membanyak kan. Dah ada 100,000 nak 200 nak juta pula. Tak cukup kan. Bila tu dia cukup, hatta zurtumul, dah tersembam dia punya mulut lagu yang lahat, boleh panjang. Ya. Cari dunia kita kejauh sama dengan menegur air laut. Air laut masin kan, makin minum makin haus, makin minum makin haus. Dia tak hilang dahaga. Ya. Jadi dia kejar bila dia punya hidung, mulut, pipi dah lagi dengan yang lahat, boleh terperanjat. Malaikat maut dah sampai, baru dia merayu rayuan yang tak diterima. Rabbi laula akhartani ila ajalin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Panjangkanlah sikit beri tempoh ya Allah, kami nak buat amal salih. Orang tak layak. Kalau ayat lain orang kata lau ruddu la adu ila man. Ni kalau balik kamu ke dunia diulang balik perangai. Perangai apa tuan? Al-ghaflah, lalai. Ya. Bersungguh-sungguh dibuat ibarat ijtihad. Kalau sekadar cari lebih kurang tu tak apa. Ijtihad tak mau. Tahu ijtihad tak? Bersungguh-sungguh. Kalau orang Kelantan panggil cawak kotek. Itu cawak kotek. Dia pakai kain kan. Dia ambil kain simpul belakang, cerut. Itu panggil cawak kotek. Orang ni nak panjat pokok.
Kat pondok masih kumpul yang terduk orang datang banyak terpanjat. Pondok masjid besar, seni bina cantik, 4 tingkat. Yang buat budak pondok kita. Pakai kain blekat ni. Ni gulung-gulung kain kacau resin, kerang-kerang, ikat batu, jangan canggih tu. Budak tu mana pakai tu. Ya. Tukang batu kaki kayu, tukang kesuat je. Tengok pondok cantik besar 4 tingkat, orang tengok kelakar dia buat kerja. Istilah dia cawak kote. Cawak kote maknanya dia silang, itu jaga tu. Ya. Jangan macam tu. Cari itu lebih kurang tu kita. Sekadar memenuhkan asbab indah. Sebab benda itu tidak dituntut kuat. Yang dituntut kuat, simpan ibadat kita. Bekalan kita nak bawa ni, nak dekat kita ni. Kita nak hidup atas dunia kata 80 tahun. Tahulah 100 tahun. Itu pun botak kepala kita tuan-tuan ni. Nak tercabut sendiri. Apa nak dapat selesa sikit. Kerja nak selesa. Tak sampai berapa tahun. Ya. Suku hari akhirat tak sampai. Al-Fas nanti mimma tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kalau suku hari akhirat 250 tahun, mana ada umur 250 tahun. Kalau 1/8 125 tahun pun tak ada juga. Ya, sikit sangat. Sebab Nabi kata An-nas niam. Manusia atas dunia ni ibarat orang tidur. Iza matu intabahu. Dia mati dia baru sedar Allah. Habis dah semua. Orang tidur tahu lah kan. Kalau dia menyigau ke apa malam tu sekejap je kan. Dia di korporat besar, naik apa helikopter, berdembung jatuh, rumah celakatil. Banyak kan betul, mimpi rupa kata kan. Betul lah, dunia macam tu lah. Pom, malaikat tarik, so boleh terpanjat. Allah. Ya, yang ni tak siap, kan ni tak selesai. Dia cari dunia, ada kadar. Ya. Itu maksud dia. Jangan terus tak cari kan. Bagi kita bukan malaikat. Ya, kita perlu makan Tuhan bersungguh kulu washrabu, makan dan minum lah, tapi walatus jangan melampau. Sayyidina Ali ada 2 keadaan. Satu hari Sayyidina Ali berucapkan satu ucapan, dia kata apa? Talaqtud dunya bisalasati turuk. Bain kubra dia begitu. Talaqtud dunya bisalasati turuk. Aku talakkan dunia ni 3 talak. Bukan talak rajin 1 2 boleh rajam tak? Pum 3 ni. Satu ketiga pula, Sayyidina Ali tengok seorang tu duduk dalam masjid, tak pulau-pulau. Sayyidina Ali kata, Huz haza wa haza. Ambil dulu kamu akhirat dan ambil dulu kamu dunia ni. Tadi dia talak, ni dia suruh ambil pula. Itu yang dibahas panjang. Dunia mana dia suruh ambil? Dunia yang kita gunakan untuk jalan Allah Ta'ala. Ya. Dunia mana dia suruh tinggal? Dunia yang melalaikan. Nak ambil capu suruh, nafsu suruh. Dah dapat capu handle, nafsu handle. Akhirnya makin jauh dengan kata, dunia ni kena tinggal. Ya, inna lillahi ibadun futana talaqud dunya wa khafu fitnah. Semuanya ada bagi Allah hamba yang bijak bistari. Talaqud dunya, dia talakkan dunia, wa khafu fitnah, sebab dia gerun dengan fitnah dunia sangat banyak. Mana dunia ada fitnah beracun, itu tinggal. Adapun dunia yang kita boleh guna mencari redha Tuhan, itu ambil. Itu maksudnya. Sebab tu dunia dibagi 2, dunia yang dicela dan dunia yang dipuji. Jadi 2 sebab besar yang sangat digerun sini apa dia? Ijtihad. Mana bersungguh-sungguh engkau pada barang yang pada barang yang telah aku bagimu daripada rezeki, dan taksir engkau cuai pada barang dia tuntut. Itu dalil bahawasanya menunjukkan atas ketiadaan yakinmu dan hapus, itu mana intimas, terpadam mata hatimu daripadamu. Kerana bahawasanya mata hati itu nur tu. Mata hati adalah nur yang dipertaruhkan Allah Ta'ala akan dia dalam hati, yang mengetahui dengan dia iradatullah, dikenal akan Allah Ta'ala, iradat Tuhan dan sebagainya daripada hamba. Apabila adalah muka hati itu telah dibasuh dengan air muraqabah. Di muraqabah kena banyak. Syaban diguna muraqabah banyak jenis muraqabah. Hadiahnya, muraqabah mutlaknya, ya, muraqabah ma'iyah, macam-macam. Muraqabah dicuci. Bila cuci dengan air muraqabah, yang disumpulkan muraqabah dengan air pada pihak mana wajah syabah dia menyucikan. Maka sucilah batin hati tadi. Ya, kalau cermin tu dah suci, berkilat dah cermin. Cermin bila berkilat, Tuhan hadir kat mana semua ditangkap. Letak kat muka kita, nampak muka kita. Letak kat kita, nampak kita. Letak pokok, nampak pokok. Ya, darat langsung dia boleh tangkap. Walaupun dia kecil, cermin tu kecil kan, tapi semua benda boleh masuk. Begitulah batin hati kita. Bila dia bersih, macam-macam alam dia masuk. Alam min mulki, alam min malakut, alam min jabarut, dan buka.
ya, dan terus pada makrifat akan Allah Taala. Itulah harga besarnya ya rahsia insan. Itulah batin hati dia tadi. Yang diberi nama dengan berbagai-bagai nama. Maka bila dia suci saja tuan-tuan, kembali pada asal dia macam alam zari dulu, alastu bi rabbikum qalu bala. InsyaAllah kita doa mudah-mudahan Allah bersihkan batin hati kita masa ke semasa sehingga terpancar dengan bermakrifat yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah. Allahumma ja'alna wa jazib qulubana an nasra rasulika.